Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Kedah menentang JDT, yang mana JDT menang 3-1 pada perlawanan ni, hasil jaringan oleh Bekson, Leandro dan juga Afiq, manakala gol Kedah dijaringkan oleh Ronak Ngah. Pada perlawanan ni, Kedah bermain dengan kelebihan seorang pemain apabila Bekson dikenakan kad merah, yang mana kad merah tu memang tak boleh kita nak pertikaikan lah. Dan Kedah juga bernasib baik apabila Rodney Kelvin tak dikenakan red card dalam situasi last man challenge ketika menjatuhkan Ahyar Rashid. Dalam situasi tersebut sepatutnya dah kena red card, tetapi dia bernasib baik dikenakan yellow card. Kalau kita nak sembang pasal ref, bagi saya overall performance daripada referee adalah berpuas hati lah. Tak ada apa yang boleh kita nak komen terlalu banyak. Kalau nak sembang pasal kontroversi bagaimana dia handle perlawanan, yang tu akan jadi video yang sangat-sangat panjang lah. So saya tak mau fokus kepada benda tersebut. Jadi kita akan sembang tentang ulasan perlawanan dan juga gameplay kedua-dua pasukan sahaja. Baiklah, untuk perlawanan ni boleh dikatakan Kedah sebenarnya bermain terlalu atral defensif, yang mana daripada awal mereka menurunkan back 5 di belakang dan mereka memang memfokuskan untuk menggerakkan serangan melalui long ball ataupun counter attack sahaja. Benda perkara tersebut memanglah salah satu corak yang bersesuaian apabila bertemu dengan JDT yang bermain dengan high line ataupun defensive line yang tinggi. Tetapi sekiranya pasukan JDT dah mendapatkan satu kad merah dan bermain dengan 10 orang, pasukan Kedah masih lagi nak stay untuk bermain dengan defensif punya format, maka itu adalah satu persoalan yang perlu ditanya. Kenapa perlu bertahan apabila bertemu dengan pasukan yang bermain dengan 10 orang dan juga ada pemain-pemain utama seperti Shelauri yang dah mengalami kecederaan. Sepatutnya Kedah boleh ambil benda tu sebagai advantage ataupun kelebihan untuk counter JDT punya attacking dan juga boleh untuk mencari gol dengan melakukan pressing dan sebagainya. Tetapi apa yang boleh saya simpulkan dekat sini, daripada segi kualiti, ya memang pemain JDT adalah pemain yang lebih baik daripada pemain Kedah. Daripada segi yang kedua adalah dari segi fitness, yang mana kita boleh lihat pemain-pemain JDT pada perlawanan ni, mereka punya fitness level memang lagi tinggi daripada pemain Kedah lah. Pemain-pemain JDT masih lagi boleh berlari dalam masa 90 minit dengan sangat-sangat bagus, tak berhenti bergerak, berbanding pemain-pemain Kedah yang dah mula kelihatan penat sewaktu dalam masuk tempoh dalam 50 ke 90 minit. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan JDT dahulu. Apakah perkara yang paling positif dan juga paling saya suka tentang pasukan JDT pada perlawanan ni? Yang pertama adalah tentang defense department pasukan JDT. Sebenarnya untuk defense department pasukan JDT pada perlawanan ni, mereka bermain dengan high line, iaitu defensive line yang agak ketara terlalu tinggi dan membolehkan mereka senang kena counter dengan hantaran-hantaran jauh ataupun dalam situasi seorang striker berhadapan dengan dua orang pertahanan untuk memudahkan pemain-pemain pasukan lawan penetrate mereka punya kawasan. Dan apa yang kita boleh belajar daripada defense department pasukan JDT adalah mereka telah melakukan kesilapan awal, iaitu kalau kita lihat gol daripada Ronak Ngah memang adalah satu corak permainan yang berlaku hasil daripada counter dan bola diberikan kepada Ronak Ngah, dan Ronak Ngah menggunakan kelebihan yang ada pada beliau, iaitu fizikal dan juga pace untuk penetrate dan juga melakukan larian solo menewaskan Afiq Fazail dan juga tidak memberi ruang kepada Syarul Saad untuk ambil bola daripada dia sebelum dia melepaskan rembatan ke arah gawang yang dijaga oleh Farizam Alias. Jadi itu adalah kesilapan yang dilakukan oleh pertahanan pasukan JDT. Tetapi apa yang maksud saya boleh belajar daripada kesilapan tersebut adalah apabila masuk ataupun selepas gol pertama yang dijaringkan oleh Ronak Ngah melalui gerakan solo tersebut, kita boleh tengok defense department pasukan JDT mereka bermain dengan lebih kompak dan mereka mengubah corak mereka bertahan, dan dalam situasi ketika mereka menyerang, mereka lebih cepat untuk aware dengan pergerakan daripada Ronak Ngah selepas mereka tewas satu gol tu. Yang mana kita boleh tengok selepas itu memang Ronak Ngah diberikan kawalan yang ketat, iaitu
iaitu man to man marking yang dijaga oleh Syarul Saad. Dan yang paling penting, sewaktu Kedah melakukan banyak hantaran ataupun long ball kepada bahagian hadapan, pemain-pemain JDT akan cuba untuk mendapatkan the first ball ataupun akan cuba untuk challenge bola tersebut daripada membiarkan Ronald Ngah mendapatkan bola. Jadi pemain-pemain di bahagian pertahanan Syalauri Syarul Saad ni, mereka dah perbaiki kesilapan yang pertama mereka lakukan dan mereka improve daripada minit ke minit, dari minit ke minit, untuk memastikan yang Ronald Ngah tak boleh nak berfungsi lagi dalam sistem long ball tersebut. Dan disebabkan itulah kita boleh tengok apabila Kedah cuba untuk melakukan counter attack dengan long ball ataupun bermain dengan build up hasil hantaran jauh dari Sarawak dan sebagainya, Kedah dah tak boleh nak penetrate ataupun masuk ke dalam D-box pasukan JDT, sebab JDT dah berjaya untuk membaca pembacaan game pasukan JDT ni bagus, sebab mereka dah baca apa yang cuba dilakukan oleh pasukan Kedah dan bagaimana keadaan Kedah menyerang. Dan dalam situasi tersebut juga telah memberikan kesukaran kepada Ronald Ngah untuk menggunakan gerakan solo yang sama. Sebab apa? Sebab dia dah kena man to man marking. Mau tak mau, bila dia dapat bola, dia terpaksa shielding dan dia nak turn pun susah sebab dia dijaga dengan sangat ketat. So itu yang boleh kita belajar lah daripada pertahanan pasukan JDT, yang mana bila mereka buat mistake, mereka cepat recover, mereka baca corak permainan lawan dan mereka perbaiki dengan cara untuk counter, bagaimana untuk memastikan yang Kedah tak boleh nak bermain dengan corak permainan yang sama. Jadi bila Kedah asyik pam bola, memang JDT cepat untuk react dengan bola untuk dapat first ball dan mereka mark Ronald Ngah, mereka tak bagi space dan mereka cepat untuk transisi daripada high line kepada low block untuk tak bagi ruang kepada Kedah untuk penetrate masuk ke dalam D-box. Itu yang pertama yang saya suka untuk pasukan Kedah. Untuk pasukan JDT, maafkan saya. Yang kedua, apa yang saya suka tentang pasukan JDT adalah daripada segi transisi mereka. Kalau kita lihat game ni, memang banyak pergerakan ataupun switch play yang dilakukan oleh pasukan JDT. Apabila mereka cuba untuk masuk ke kanan, mereka tak boleh, mereka akan kembali ke belakang ataupun kembali ke tengah, mereka buka balik ke kiri. Kalau mereka tak boleh nak masuk ke kiri, mereka akan buka balik kepada tengah dan buka balik ke kanan. Kalau mereka tak boleh masuk kiri dan kanan, mereka akan cuba untuk masuk ke masuk ke tengah. Jadi apa yang boleh saya sampaikan dekat sini, sebenarnya dalam pergerakan ataupun transisi yang dilakukan oleh pasukan JDT dalam penggunaan switch play adalah mereka sedang menarik pemain-pemain Kedah untuk keluar daripada kedudukan low block mereka. Macam saya cakap tadi pada awal perlawanan, Kedah bermain dengan back 5 dan mereka bermain dengan ultra defensif, iaitu bermain untuk bertahan. Jadi JDT sedang cuba untuk memecahkan blok pertahanan pasukan Kedah yang compact dan bermain dengan defensif line yang rendah. So mereka akan cuba sedaya upaya untuk tarik dengan cepat. Jadi apabila berlakunya transisi daripada kanan ke kiri, kiri ke kanan, ke tengah dan sebagainya, pemain-pemain Kedah mereka akan bergerak. Jadi apabila ada banyak pergerakan dan pemain-pemain Kedah akan menjadi lebih wide ataupun lebih open game dan permainan akan menjadi lebih besar. So transisi yang dilakukan oleh JDT pula lagi laju. Mereka buka ke kanan, ke kiri, mereka sangat-sangat pantas dengan menggunakan link up play di bahagian tengah. Jadi apabila game lebih laju, lebih membuka dan banyak pergerakan berlaku untuk memastikan yang semi block dan juga compact yang pasukan Kedah lakukan adalah untuk create space kepada pemain-pemain JDT untuk masuk ke dalam kotak penalti, maka pemain-pemain JDT ni ada ruang untuk cari. Walaupun ada small space, mereka akan tetap untuk melakukan penetration. So benda tu sangat-sangat bagus lah. Jadi apa yang boleh saya sampaikan dekat sini, transisi yang dilakukan daripada kanan, tengah, kiri ni adalah untuk memastikan yang mereka ada timing dan mereka lebih bersabar apabila berjumpa dengan pasukan yang bermain dengan corak bertahan. Jadi apabila mereka lebih bersabar, mereka lebih banyak bergerak dan mereka cuba untuk attract pertahanan lawan untuk bermain dengan lebih terbuka, maka mereka akan dapat beberapa peluang untuk melakukan penetration run ataupun passing ke dalam kotak penalti Kedah, dan benda tu memang berhasil lah. Kita boleh tengok waktu first half memang nampak JDT struggle, waktu second half kita boleh nampak yang JDT lebih banyak selesa untuk kuasai bola. Apabila Arif Aiman pegang bola, dia boleh lebih berani kod belah kanan untuk masuk, Ko Bing Ong pun boleh cover up di
bahagian kiri kan. Benda tu memang nampak keberhasilan tu apabila JDT cuba bermain dengan transisi lebih pantas daripada kanan ke kiri ke tengah untuk tarik pemain pertahanan Kedah untuk lebih bergerak dan buka ruang kepada pemain JDT untuk melakukan penetration run. Dan kadang-kadang apabila JDT buat macam tu, mereka sengaja untuk membiarkan pemain Kedah overload di bahagian satu kawasan sahaja. Jadi apabila pemain Kedah dah overload di bahagian satu kawasan, maka di satu kawasan yang lain pemain JDT akan berada dalam kedudukan yang kosong untuk menerima bola. Jadi itu yang kedua lah yang saya suka, bagaimana corak permainan JDT dalam memastikan pemain-pemain Kedah membuat kesilapan dan bermain dengan lebih open, walaupun sebenarnya objektif utama pasukan Kedah adalah bertahan dan juga low block. Itu yang kedua. Yang ketiga, apabila kita berbicara tentang pasukan JDT ni, kunci utama mereka adalah sebenarnya di bahagian tengah. Apabila kita sebut bahagian tengah, kita akan ingat nama, iaitu Nacho, Leandro dan juga Afiq Fazail. Jadi apa kegunaan tiga player ni? Kalau kita lihat Leandro pada perlawanan ni, beliau sebenarnya bermain agak deep ke bawah, yang mana beliau sentiasa membentuk double 8 bersama dengan Afiq Fazail, dan Nacho Insa dia adalah lebih kepada holding midfielder. Sebab apa saya nampak Leandro Velasquez ni sentiasa bermain di middle space ataupun middle third punya area bersama dengan Afiq Fazail? Ini adalah kerana pada perlawanan ni mereka masih lagi menggunakan corak yang sama seperti mana JDT menentang Negeri Sembilan yang lepas, iaitu Beksen diberikan peranan yang diberikan kepada Fernando Forestry, iaitu free roam, yang mana Beksen akan lebih suka untuk drop ke bawah dan Beksen akan lebih suka untuk membuka space kepada Ahya Rashid di bahagian hadapan. Tetapi sayanglah apabila bermain dengan double 8 macam tu, nampaknya waktu first half memang berjaya tapi Beksen kena red card awal sangat. So second half JDT terpaksa ubah corak. Jadi apabila JDT ubah corak di second half, Afiq, Nacho dan juga Leandro Velasquez, mereka bertiga ni adalah nadi utama untuk pasukan JDT, yang mana ketiga-tiga player ni sebenarnya memainkan peranan yang menarik untuk setiap pergerakan yang berlaku di bahagian tengah pasukan JDT. Afiq Fazail adalah antara key player dan bagi saya dia adalah man of the match pada perlawanan ni. Sebab apa saya kata begitu? Sebab Afiq Fazail, kalau kita lihat pada perlawanan ni, beliau sentiasa berada di kedudukan di mana bola berada. Kalau kita lihat di bahagian kiri, sewaktu JDT cuba nak build up, saya bagi satu konsep ataupun satu bentuk JDT nak build up, iaitu JDT akan sentiasa build up daripada bawah, even bermain dengan 10 orang, iaitu mereka akan letak Syarul Saad dan juga Shelauri untuk bertindak lebih kepada dua wider centre back ataupun dua centre back yang bermain dengan kedudukan yang wide. Dan Afiq Fazail dia akan cover up tempat di bahagian kiri, yang mana di tempat bahagian kiri itu apabila JDT build up di bahagian kiri menggunakan Shelauri, Afiq akan stay di bahagian midfield, di bahagian wide area di bahagian kiri. Sebab apa? Sebab di sini adalah pergerakan yang akan mencantumkan bahagian tengah pasukan JDT. Apabila Shelauri buka kepada Afiq, Afiq boleh buka kepada Kobing yang dah stay high di bahagian kiri. So benda tu akan menjadi memudahkan kerja JDT. Sebab apa saya kata begitu memudahkan kerja JDT? Sebab apabila JDT nak menyerang, Afiq Fazail akan menjadi connector antara bahagian bawah, bahagian tengah dan juga bahagian serangan. Afiq Fazail berada di antara kedua-dua bahagian tersebut, antara bahagian defense dan juga bahagian serangan. So Afiq Fazail dia akan menjadi kunci kepada pergerakan tersebut. Jadi Afiq dia boleh buka game kepada mana-mana sahaja yang dia nak. So dia akan sentiasa memberi support kepada build up yang cuba dilakukan oleh JDT. Dan sekiranya JDT nak build up daripada bahagian tengah, maka Afiq akan cover up di hadapan ataupun berada di antara Leandro dan juga Nacho. Dan kalau Afiq nak berada di bahagian kanan, dia akan sentiasa berada di bahagian kanan dan di antara Matt Davis dan juga Arif Aiman. Sebab itulah benda ni yang menjadi kesinambungan. Afiq Fazail adalah player yang sentiasa menjadi connector antara satu bahagian ke satu bahagian untuk menghubungkan bahagian-bahagian di antara JDT ni. So memang kita boleh katakan work rate dia bagus, dia punya vision dia bagus, assist satu, dan dia punya positioning pun bagus. Dan hasilnya pada game ni Afiq Fazail berjaya menjaringkan satu gol dan juga menjadikan satu assist. So bagi saya memang dia adalah player yang sangat work rate, versatile, dan memang dia deserve untuk call up national team lah. Bagi saya dia adalah player yang bagus lah. So susah nak cari player macam dia. Memang rajin gila, skillful, boleh gol, boleh assist. So apa lagi yang nak dekat Afiq Fazail ni, Kipanggun kan, kalau tak mau panggil dia. Mana
Manakala untuk Nacho Insa, dia lebih more to defend lah. Dan Leandro, untuk game ni bagi saya Leandro adalah pemain yang paling banyak berlakon kalau di pandangan mata fans lah. Tetapi bagi saya dia adalah player yang sebenarnya mempunyai mentaliti yang sangat besar. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab dia tahu kalau dia berlakon dalam padang, dia akan dibu ataupun dia akan dikutuk oleh fans ketika berada dalam kedudukan Atmosfera Stadium. Tetapi beliau membuat sesuatu perkara tersebut dengan risiko yang tinggi. Tetapi benda tersebut tidak menjejaskan langsung performan beliau di atas padang. Yang mana kita boleh tengok setiap kali dia dapat bola, memang dia boleh deliver dengan baik. Sepakan penalti yang diambil oleh beliau memang sangat-sangat tenang. Itu bermaksud apa yang dilakukan di dalam padang dan apa yang didengari di luar padang, benda tu tidak mempengaruhi mentaliti seorang player seperti Leandro. Faham tak? Yang mana dia suka buat aja kotak, dia suka buat berlakon dan sebagainya. Benda tu adalah part of the game yang membuatkan dia jadi player yang akan dibenci. Tetapi dalam pada masa yang sama, kebencian tu tidak memberi apa-apa impact langsung kepada gameplay dia, bahkan menjadikan gameplay dia sentiasa bagus daripada game ke game. Dia punya distribution, dia punya import, deliver bola memang is the best lah bagi saya. Dia bagus lah. Dia tak membuatkan sesuatu benda yang di luar padang untuk mempengaruhi minda dia di dalam padang. So benda tu memang bagi saya bukannya senang nak buat benda macam tu. Sebab tu pemain bola yang ada mentaliti yang kuat dan juga gameplay yang bagus ni sukar untuk dijumpai. Jadi one of the man ataupun one of the player Leandro lah. Semalam dia boleh bermain dengan sangat baik dan saya boleh puji untuk Leandro pada game ni. Sebab apa? Sebab Leandro bermain dengan cemerlang bagi saya. In term of attacking, memang dia banyak cover up untuk attacking style pasukan JDT lah. Dan dalam masa yang sama, kalau kita lihat Leandro juga pada perlawanan ni, beliau juga rajin turun ke bawah dan memberi backup kepada Kobing Ong, kepada bahagian defense dan juga bahagian tengah untuk memastikan yang pasukan Kedah tak boleh nak melakukan attacking sangat. So benda tu memang sangat bagus lah untuk Leandro Velasquez. Jadi itu adalah untuk midfield lah. Untuk bahagian attacking, front three pasukan JDT, kalau kita lihat pada perlawanan ni, JDT kehilangan Backson di awal game. Dan Ahya Rashid waktu kehilangan Backson ataupun waktu ada Backson tu, bagi saya dia bermain dengan baik, tetapi dia masih lagi boleh improve lah. Sebab dia bermain dalam situasi lebih kepada striker. Jadi benda tu seakan-akan bukan posisi dia. Dia masih lagi dalam keadaan menyesuaikan diri bagaimana untuk meletakkan diri sebagai seorang striker. Tapi overall performance dia bagus. Dan kemasukan Syafiq Ahmad telah mengubah sedikit corak permainan pasukan JDT. Yang mana Syafiq Ahmad pun sentiasa memberi ancaman yang terbaik kepada bahagian pertahanan Kedah. Dan kita boleh tengoklah pada perlawanan ni Arif Aiman. Bagi saya Arif Aiman is game changer. Dia lah yang mengubah game. Yang mana waktu second half, waktu first half dia nampak agak konservatif ataupun agak pasif. Tetapi masuk second half, boleh saya katakan dia ada perubahan yang sangat-sangat ketara. Yang mana apabila masuk second half, kita boleh nampak pergerakan Arif Aiman di bahagian kanan memang mengucang-ngacirkan pemain pasukan Kedah di bahagian pertahanan. Akmal Zahid, Mak Vales, Azmi Aris, memang dia kitai macam tu. Dia bawa masuk, dia passing. Dia bawa masuk, dia passing. Tetapi sayanglah. Sebab apa? Sebab Backson dah tak ada dalam pasukan JDT. Jadi banyak hantaran-hantaran cutback ataupun crossing yang dilakukan oleh Arif Aiman, kebanyakannya tak menjumpai sesiapa dalam kotak penalti. Sebab Backson dah tak ada. So benda tu sedikit menyejaskan lah corak permainan Arif Aiman. Tetapi secara overall, Arif Aiman is the best, Syafiq Ahmad pun is the best. Apa yang saya suka tentang dua player ni adalah tentang Syafiq Ahmad dan juga Arif Aiman, bukan sahaja daripada work rate, tetapi daripada segi timing. Mereka melakukan pressure ataupun memberi tekanan kepada pihak lawan, dan mereka punya pembacaan dan juga awareness dalam padang. Yang mana kita boleh tengok Arif Aiman pada perlawanan ni sebenarnya beberapa kali dia melakukan interception disebabkan kesilapan pasukan pertahanan Kedah. Yang mana Kedah punya pertahanan bermain dalam kotak penalti sendiri dan agak tidak ready. So Arif Aiman memberikan pressure dan berjaya untuk intercept bola-bola tersebut. Jadi benda tu memberikan kelebihan lah. Yang mana Arif Aiman ni awareness dia dalam padang tu bagus. Yang mana orang kata apa, pergerakan bola dalam padang tu sentiasa dia perhati. Dia nampak Kedah akan buat mistake, dia intercept bola. Macam tu juga dengan Syafiq Ahmad yang mempunyai work rate yang bagus. Kalau kita lihat gol penalti, yang mana itu adalah gerakan yang mana Syafiq Ahmad tak berhenti-henti kejar bola, dan benda tu memberikan hasil lah untuk dapatkan penalti. Benda tu memang deserve penalti sebab mistake pasukan Kedah sendiri kan. Memang benda tu memang kena. Jadi secara overallnya bagi saya, JDT walaupun bermain dengan 10 orang, mereka punya quality, mereka punya fitness memang another level. Kedah bermain dengan ultra defensive is not a good choice, is not good option.
Tetapi nak buat macam mana, itu adalah Kedah. Kalau alasan nak diberi sebab kualiti sebab JDT ada import yang berkualiti pun bola sepak kan. Kalau anda adalah orang yang bagus, anda akan buat yang terbaik kan. Jadi benda tu agak mengecewakan lah, kalah kepada 10 orang. Jadi itu untuk pasukan JDT. Kita masuk pula untuk pasukan Kedah. Untuk pasukan Kedah, saya puji sikit lah. Untuk pasukan Kedah, untuk gameplay pada perlawanan ni nampaklah sedikit perubahan. Ada beberapa player yang boleh saya puji dan ada beberapa benda yang akan saya komen nanti. Okey, benda yang pertama yang boleh saya puji adalah tentang Sarawak dan juga Daichi Marcel. Bagi saya, Sarawak dan juga Daichi Marcel, mereka berdua ni bermain adalah dua pemain yang paling positif di dalam padang untuk pasukan Kedah. Sarawak, Daichi Marcel. Bagi saya, Daichi Marcel berjaya melakukan kerja dengan sangat bagus. Work rate yang bagus di bahagian tengah, sentiasa memberi pressure, sentiasa cover up bahagian pertahanan punya space, dan dia bertahan dengan sangat baik, dan dia juga dibantu oleh Sarawak ketika build up. So, benda tu memang bagus lah. Kalau tak ada Daichi kat tengah semalam, saya tak tahu apa jadi dekat bahagian tengah pasukan Kedah lah. Sebab Daichi banyak cover up juga, banyak untuk menutup ruang-ruang daripada pertahanan Kedah yang banyak buat mistake dan banyak buat error. And benda tu memang bagus. And jadi Daichi antara one of the best player untuk Kedah. Dan untuk Sarawak, bagi saya dia lebih kepada deep lying playmaker. Kalau kita lihat daripada every game, memang Sarawak ni dia adalah deep lying playmaker. Sebab apa saya kata dia deep lying playmaker? Sebab dia ada ability dan juga kelebihan yang tersendiri, terutamanya daripada segi long ball passing, yang mana dia punya hantaran jauh memang marvelous. Memang passing accuracy dia sangat-sangat tepat, dia punya hantaran tinggi. Dan bagaimana dia punya vision, dia nak melakukan chance side, sama ada dia nak buka game ke bahagian kanan, sama ada dia nak buka game ke bahagian kiri dan sebagainya. Memang Sarawak is one of the best deep lying playmaker yang Kedah ada buat masa sekarang. So bagi saya, antara bahagian tengah ni, Daichi dan juga Sarawak dah saling melengkapi antara satu sama lain. Daichi dia bagi cover kepada Sarawak, Sarawak ada peluang untuk buat passing ke hadapan. Daichi bertahan, Sarawak cover untuk attacking. So benda dua-dua ni dah saling melengkapi. Tetapi ada satu titik point yang Kedah kurang. Nanti saya akan explain apa yang Kedah kurang tu. Jadi itu yang pertama lah yang boleh saya puji untuk pasukan Kedah pada perlawanan ni. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang boleh saya puji juga adalah tentang gol Rodney Ngah. Rodney Ngah menjaringkan gol solo, yang mana boleh kita katakan gol solo yang baik, yang lawa, and dia itu adalah satu ruang yang sebenarnya Rodney Ngah buktikan yang bila mana dia diberi space, diberi ruang, dia akan score. Tetapi itu adalah satu-satunya peluang yang orang kata free clear untuk Rodney Ngah score, melainkan ada lagi satu tarukan yang orang kata terbiah tu, itu adalah one of the best chances lah yang Rodney Ngah ada untuk score. Jadi sebenarnya Rodney Ngah ni adalah typical player yang dia boleh buat game dengan sendiri kalau dia tak kena marking. Dan sebenarnya kalau ada orang fully support Rodney Ngah sebagai second striker ataupun attacking midfielder yang boleh swap bola dengan baik kepada Rodney Ngah, Rodney Ngah dah boleh jadi striker yang lebih baik lah untuk pasukan Kedah. Tapi itulah macam saya cakap, apakah kelemahan Kedah yang paling ketara untuk bahagian attacking? Ini yang kita akan bincangkan. Yang pertama adalah attacking midfielder. Kedah masih lagi tak ada seorang proper attacking midfielder yang nak boleh melengkapkan satu kunci yang hilang untuk pasukan Kedah, iaitu number 10 attacking midfielder. Kedah dah ada Sarawak dan juga Daichi yang boleh cover up untuk bermain dengan deep lying dan juga boleh untuk defensif punya style. Tetapi di hadapan dua player ni, Kedah tak ada seorang player yang nak menghubungkan antara bahagian tengah ke bahagian hadapan. Jadi apabila tak ada dua player ni, apabila tak ada seorang player yang boleh berfungsi sebagai attacking ataupun connector untuk pasukan Kedah ni, memang takkan boleh nak buat apa-apa untuk menggerakkan ball position di bahagian tengah, melainkan hanya bermain dengan direct on long ball. Itu kelemahan yang pertama. Kelemahan yang kedua untuk Kedah pada pasukan ni ataupun pada perlawanan ni adalah tentang defending error ataupun kesilapan pertahanan yang berlaku. Kalau kita lihat bahagian pertahanan Kedah pada perlawanan ni, awal-awal main bagus. Memang kita tak nafikan awal-awal main bagus. Tetapi selepas beberapa masuk minit 30 macam tu, pasukan pertahanan Kedah dah mula buat mistake. Satunya offside trap tak menjadi, walaupun ada orang kata goal Baxter tu offside, tetapi bagi mata saya itu adalah offside trap yang boleh dikatakan CP sahaja Baxter nak offside. Kalau ada VAR bolehlah kita tengok kan. Tetapi kalau tak ada VAR, guna linesman macam tu, memang linesman kita tak offside lah, sebab sangat-sangat CP untuk menyatakan Baxter tu offside. So offside trap yang tak apa menjadi menyebabkan Baxter berada dalam kedudukan yang
onside, dan Kedah punya tak buat track back langsung. So benda tu memang agak menjadi tanda tanya lah, kenapa Mark Valles tak tengok kepada linesman dan kenapa tak play to the whistle. Sebaliknya biarkan Baxter lari, sepatutnya play to the whistle lah kan, kata pemain Eropah. So benda tu yang perlu diperbaiki lah. Lepas tu defending error lagi, kalau kita tengok gol kedua sepakan penalti Azmi Aris dan juga Syahril, yang mana boleh dikatakan ini adalah miscommunication antara pertahanan dan juga goalkeeper kan. Jadi apabila Azmi dapat bola, tiba-tiba Syahril keluar, lepas tu bola hilang, lepas tu Syafiq dapat bola, dia bagi jatuh. Dia pandai cari situasi untuk jatuhkan badan dan dapatkan penalti. So benda tu memang deserve penalti. Gol yang ketiga adalah tentang Ahmad Zahir dan juga Mark Valles. Dalam situasi tersebut, Kedah sebenarnya dalam situasi untuk build up, yang mana mereka nak keluar daripada pressure yang dilakukan oleh JDT. Ahmad Zahir dapat bola, dia ada dua option. Dia boleh untuk clear, dia boleh untuk passing pada Mark Valles kan. Kalau dia clear, bola selamat. Kalau dia passing Mark Valles, itu adalah risiko. Tetapi yang menjadi persoalan, dia passingkan Mark Valles, tetapi dalam pada masa yang sama, Mark Valles tak ready nak terima bola tu. Mark Valles seakan-akan nak pergi depan dah kan. Jadi komunikasi kan, miscommunication lagi. Benda seperti itu yang menyebabkan Kedah tak boleh nak keluar daripada pressure. Dan kalau kita tengok defending error dan juga komunikasi ni berlaku lagi adalah apabila Syahril dia keluar jadi right back sebentar waktu pasukan JDT tu attack, yang mana dia naik kena bully dengan Arif Aiman dengan Syafiq Ahmad kat belah tu. So yang kena bully, dia lepas, goalkeeper dah kosong, nasib baiklah Rodney pula clear. So benda tu macam apa sebenarnya yang jadi dekat defend Kedah dan juga goalkeeper? Komunikasi antara satu sama lain tak ada, dan banyak mereka tak bermain dan bersefahaman dengan sangat baik, tak ada chemistry yang baik. Benda tu memang sangat-sangat rugilah apabila Kedah tak mempunyai defending yang bagus, defending error dengan kesilapan-kesilapan kecil yang menyebabkan Kedah dihukum dengan satu perkara yang besar. So benda tu memang benda yang perlu dicek balik lah. Yang ketiga adalah tentang goalkeeper. Goalkeeper untuk game ni bukannya pertama kali buang masa, yang mana kita boleh tengok Syahril kena kad kuning. Kalau tengok game yang lepas lawan dengan Selangor pun, dia kena kad kuning juga disebabkan melambatkan masa. Padahal pasukan anda ketinggalan, pasukan anda tengah seri, you are willing to play untuk menang ataupun hanya untuk bermain dengan seri? That's the question lah untuk player kan. Anda bermain untuk menang kan, anda untuk bermain untuk seri? Benda tu juga boleh menjadi persoalan. Dan untuk bahagian winger pasukan Kedah game ni, boleh dikatakan Mardi pun tak berapa nak hidup sangat. Sebab tak tahu nak kata lah, Mardi tak apa nak hidup sebab dia kena buat track back banyak. Sebab Kedah bermain dalam formation 5-4-1. Jadi apabila kena serang, memang Mardi banyak cover up tempat Azmir, cover up tempat Arif Farhan. Begitu juga dengan Fayyad belah kanan, banyak cover up kan. Jadi bila mana Aidil Syahril bawa masuk Al-Hafiz menggantikan Rodney Kelvin, barulah formation Kedah kembali kepada back 4 dan Kedah akan bermain dengan 4-5-1. Tetapi corak permainan sebegitu pun tak ada lah improvement yang ketara sangat. Kemasukan Hafiz bagus, dia boleh bagilah juga kucak kacir, tetapi overall performance masih lagi tak boleh nak beat pertahanan JDT. Jadi secara overallnya memang JDT is another level. JDT deserve to win. Kalau gameplay macam semalam kat SSI, nanti kita tengok lah macam mana kan. Jadi memang kecewa. Okay, memang lagi satu, Kedah ni dia tak ada leadership, yang mana dalam padang kalau kita lihat beberapa game, berapa player dah yang jadi kapten. Memang Kedah tak ada seorang leadership yang boleh arah pasukan untuk bermain macam mana, tak boleh nak bagi arahan dengan baik. So benda tu Kedah kena baiki dengan cepat lah kan. Ni dah nak habis season dah, tapi benda-benda basic macam tu pun tak baiki lagi. So memang kena ribui balik lah tim untuk Piala Malaysia dan juga untuk season hadapan. Untuk season hadapan lah senang, ribui balik tim dan buat balik. Okay, Assalamualaikum.